Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta yatina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna al-lazzata ma'asatik warzuqna al-lazzata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman. Ya Hafiz ya mujib qallisna minal waba'. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya Hafiz, ya mujib, qallisna minal waba. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk kita bersama-sama datang ke masjid ini dan juga diberi peluang kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah dan bala bencana yang menimpa kita dan juga Allah memberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, InsyaAllah. Yakin dan percayalah, yakin dan percayalah bahawa majlis yang barakah, yang berkat, datang masjid ini semuanya ini Allah Allah akan berkati dan Allah akan jauhkan semua orang yang berada dalam majlis ini daripada segala musibah dan bala bencana. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Jadi pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Iaitu pada muka surat 55, masih lagi bab yang ke-8. Yang mana sebelum ini Mazali mengatakan wajib bagi setiap orang, setiap individu yang mukallaf. Wajib bagi setiap individu yang mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan yang mukallaf. Maksud mukallaf ni bila dia dah sampai usia baligh, dah cukup umur. Kemudian bila dia berakal, yang aqil, orang yang berakal. Kemudian kalau bagi perempuan datang haid, kemudian ataupun sudah mencapai umur 15 tahun ataupun sudah ada halqum. Jadi semua ni tanda-tanda seorang itu sudah mukallaf. Apabila sudah mukallaf, wajib fardu ain, wajib aini, wajib secara individu untuk setiap orang itu, lelaki ataupun perempuan, belajar ilmu fardu ain. Belajar ilmu fardu ain wajib. Dalam tingkatan yang lain, kalau seseorang tu bila dah sampai di dah taraf mukallaf, kemudian dia tak belajar kerana hukumnya tadi wajib, maka dia berdosa. Berdosa itu selama mana dia tak belajar. Terangkat dosa tu bila dia dah mula belajar. Bila dia dah mula belajar, maka terangkat dosa tersebut. Selama mana dia tidak tidak belajar, maka dosanya itu sentiasa ada, tak terangkat daripada diri dia. Kecuali orang yang ma'zur, orang yang diberi keuzuran. Contoh orang yang diberi keuzuran tu, contohnya sekarang ni ibu-ibu muslimat tak dapat datang ke masjid, tak dapat datang ke majlis ilmu,
atas sebab-sebab yang tertentu, dikira ma'zur, orang yang diberi keuzuran. Yang lain daripada tu khairu ma'zur, tak dikira uzur, orang yang tak ada apa-apa, relax je kat rumah, tak datang masjid, tak datang majlis ilmu, duduk di kedai-kedai kopi, pergi shopping mall, ni orang yang khairu ma'zur, orang yang tak diberi uzur. Jadi orang yang tak diberi uzur ni kalau dia masih jahil, maknanya dia tak belajar ilmu fardu ain, kemudian tak datang majlis ilmu, maka dosanya tak terangkat. Dosanya tak terangkat kerana hukumnya wajib. Jadi dalam kita belajar ni, Mazali sebut ada maratib dia, ada tertib dia. Tertib yang pertama adalah ilmu fardu ain tadi. Dah selesai fardu ain, belajar ilmu fardu kifayah. Kemudian belajar tentang masail khilafiyah kalau ada masa. Kalau tak ada masa, masail khilafiyah ni jangan sentuh, jangan belajar dulu. Pastikan belajar yang fardu ain dulu. Kalau dalam akidah, dia ada fardu ain dia, bab akidah, bab tauhid, usuluddin. Kalau bab ibadat, dia ada bahagian yang fardu ain dia, dan ada juga bahagian yang fardu kifayah. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ada bahagian-bahagian yang wajib. Jadi 3 ilmu ni wajib tiap-tiap orang daripada kita wajib belajar. Apa yang fardu ain daripada 3 ilmu ni, 3 serangkai ni, 3 ilmu ni, 3 serangkai ni wajib. Lain daripada tu tak wajib. Sebab ilmu ni dia ada, pertama dia sebut ilmu masadir. Ilmu masadir ni contoh belajar tentang Quran dengan hadis. Sebab itu dia sumber daripada hukum hakam Islam. Ilmu masadir ni ulama je belajar. Ulama saja belajar. Orang awam tak perlu belajar ilmu masadir. Tak perlu sibuk nak belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Belum sampai masa dia, belajar dulu yang fardu ain dulu. Itu ilmu masadir. Kemudian yang kedua ilmu wasail. Ilmu wasail ni contohnya belajar tentang ilmu alat, belajar nahwu, belajar saraf, belajar tentang balaghah. Itu ilmu wasail. Wasilah nak sampai kepada istinbat hukum dan sebagainya, kena ada ilmu wasail. Jadi orang awam boleh juga belajar ilmu wasail, tapi taklah sampai mendalam. Kemudian yang ketiga ilmu maqasid. Ilmu maqasid ni adalah ilmu tentang ibadat, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tasawuf, termasuk dalam ilmu maqasid. Jadi orang awam, kita ni orang awam, yang wajib kita belajar dalam ilmu akidah ni contohnya ilmu sifat 20 ni wajib belajar. Tak belajar dosa. Kerana tak tahu tentang uluhiyat, tak tahu tentang nubuwah, kenabian, tak tahu tentang sam'iyat dan lain-lain yang fardu ain. Kemudian kalau dalam ibadat ni dia ada dalam fiqh dia ada 4 rubuk, 4 cabang. Yang pertama tentang ibadat, yang kedua tentang muamalat, yang ketiga tentang munakahat, yang keempat tentang jinayat. Yang wajib bagi orang awam ni adalah belajar tentang ibadat. Muamalat tak perlu dia tak perlu mendalam. Munakahat tak perlu mendalam. Jinayat lagilah. Jinayat tak perlu belajar langsung. Itu pemerintah nak buat hudud, qisas dan sebagainya. Jadi yang orang awam ni kena dalami ilmu ibadat. Ilmu ibadat ni maknanya tentang solat, puasa, haji, zakat dan sebagainya lah. Itu yang wajib. Ini yang wajib. Jadi kita kena tahu mana yang wajib, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, supaya kita ikut tertib dia. Ikut dia punya tertib dia. Jadi kalau langgar tertib dia ni, maka akan jadilah orang kata simpang siur dan sebagainya. Yang patut dia belajar dia tak belajar, yang patut dia tak belajar dulu dia belajar dulu. Contohnya kalau seseorang yang dia belum tahu tentang ilmu fardu ain, dalam akidah tadi, sifat 20 belum belajar contoh dia, kemudian fiqh belum belajar, kemudian tasawuf belum belajar, kan? Ini yang wajib ni. Tiba-tiba nak pergi belajar qiraat 10 dan sebagainya. Ini dia dah dikira tak ikut tertib. Tapi kalau dia belajar dalam masa sama, dia belajar tentang usuluddin, belajar tentang fiqh, kemudian belajar tentang tasawuf, kemudian dia belajar tentang qiraat, tak apa, sebab dia bersamaan. Tapi kalau tiba-tiba pergi belajar tentang qiraat, yang ni dia tak belajar, yang fardu ain ni dia tak belajar, maka dia kena tanggung dosa lah. Dia kena tahu dia punya tertib dia. Kerana apa? Kerana ramai pada hari ini
Ramai kebanyakan kita pada hari ini mengabaikan perkara yang fardu ain. Dia sibuk tentang fardu kifayah. Kemudian apatah lagi sibuk dengan perkara yang sia-sia. Contoh sekarang seminggu dua ni orang kecoh tentang isu kan, isu apa ni kan. Tentang selebriti lah. Tengok hari-hari bercakap benda yang sama. Kalau tengok dia punya view tu ratus-ratus ribu. Kalau majlis ilmu boleh kira majlis ilmu kita tengok. Nak sampai ribu tu susah, cukup susah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan manusia suka benda-benda yang lara macam tu. Kan? Itu realiti. Itu realiti. Sedangkan yang wajibnya adalah belajar ilmu, ambil tahu tentang ibadat dan sebagainya. Hal yang macam tu tak perlu ambil tahulah. Hal tu tak perlu ambil tahu. Kalaupun ambil tahu, takut-takut apa? Terjebak dalam masalah apa? Penyakit hati. Tu kena belajar akhlak, kena belajar tasawuf. Apa penyakit hati tu? Ujub, bongkak dan sebagainya kan. Dia akan lahir penyakit-penyakit yang macam tu yang kita tak sedar. Rupa-rupanya kita ujub, rupa-rupanya kita ni bongkak, riak dan sebagainya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, jadi kalau kita tak ikut tertib ni, maka kita akan tertipu daya dengan syaitan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan. Imam Al-Ghazali dah sebutkan sebelum ni apa aturan dia punya wirid dia, apa ibadat yang perlu dilakukan. Dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan apa-apa keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya. Bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat. Jadi mana tadi bila dia ikut tertib dia, belajar ilmu fardu ain, kemudian dalam bersama-sama beramal dengan wirid dan sebagainya, kemudian timbul lagi dalam hati itu desakan untuk lagi menambah ilmu yang lain. Maka pada ketika itu gunakan masa itu untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Cuma kena pastikan kita belajar tu, apa-apa saja ilmu yang fardu ain ataupun yang tambahannya itu adalah kerana mencari redha Allah SWT dan negeri akhirat. Maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat. Jadi duduk belajar ilmu ni lebih afdal daripada buat ibadat sunat. Contohnya dalam masa yang sama, seseorang yang dia duduk dalam majlis ilmu, kemudian ada orang lain dia buat ibadat sunat. Dia buat ibadat sunat, semayang sampai ratus-ratus rakaat, baca Quran sampai berjuzuk-juzuk misalnya. Ya, itu semua sunat. Maka di antara ibadat sunat tu dengan belajar ilmu ni, belajar ilmu lebih afdal. Lebih dimuliakan. Berbanding ibadat sunat, semata-mata ibadat sunat. Dan yang paling penting hendaklah engkau memastikan keikhlasan niatmu, kerana niatlah yang menentukan nilai amalanmu. Niat yang penting. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tu kena pastikan niat yang ikhlas kerana Allah SWT. Kerana hasil niat yang ikhlas tu orang tu akan dapat berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat ikhlas, maka dia dapatlah amalan tu dengan ikhlas. Kalau dia tak niat dia tak ikhlas, maka dia tak akan dapat amalan tu dengan nilaian yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya kena jaga niat. Jadi ikhlaskan diri, sentiasa ikhlaskan diri buat kerana Allah SWT ataupun meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT. Itulah ikhlas. Dan apabila niatmu tidak ikhlas, maknanya bila tidak ikhlas, maka di sinilah tempat terpedayanya orang-orang yang jahil. Kalau seseorang tu dia buat sesuatu apa-apa sajalah dalam kehidupan dia buat sesuatu tu tidak ikhlas kerana Allah SWT, maka bila dia tidak ikhlas, maka syaitan akan mudah memperdayakan dia. Sebab apa? Sebab benteng dia tak kukuh. Tapi bila dia buat sesuatu tu ikhlas kerana Allah SWT, misalnya solat, ikhlas kerana Allah SWT, benar-benar ikhlas, maka ikhlas tu akan menjadikan benteng, akan menjadi benteng kepada orang tu, dan syaitan tak boleh nak
nak menghasut dia. Kerana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jaga dia. Sebab dia buat kerana Allah, Allah jaga dia. Tapi kalau dia buat ataupun dia tinggalkan sesuatu tidak ikhlas, maknanya bukan kerana Allah, maka Allah akan biarkan dia, biar syaitan pedaya dia dan sebagainya. Ini pentingnya ikhlas. Kalau orang yang jahil, bila tak ikhlas, terpedaya, dan di sini pula lah tempat tergelincirnya kaki orang-orang yang cerdik pandai. Orang cerdik pandai pun kalau dia tak ikhlas kan, dia akan terpedaya juga dengan syaitan. Oleh sebab tu sebelum ni Mazali sebut tentang ulama usuk kan, ulama yang jahat. Kenapa? Kerana dia tak jaga ikhlas tu. Walaupun dia ulama, dia tak jaga ikhlas tu, maka dia terpedaya dengan syaitan. Apatah lagi orang awam seperti kita, yang jahil seperti kita ni, lagilah akan terpedaya dengan syaitan kalau kita tak jaga niat kita, ikhlas ataupun tak ikhlas tu. Itulah tempat terpedayanya orang yang jahil dan orang yang cerdik pandai ataupun ulama bila tidak ikhlas. Jadi ikhlas ni sangat penting. Kerana Allah tidak nilai yang zahir yang kita buat. Allah nilai apa yang ada dalam hati kita tu, ikhlas tak ataupun tidak. Di situ penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah yang lain. Jadi yang pertama ni adalah menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, bahawa engkau tidak berkuasa, mana kalau tak mampu menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Kalau seseorang dia dah tak mampu dah nak belajar dah, nak tambah lagi nak belajar yang lain, dia cukup dah yang fardu ain tadi. Nak belajar pun otak dah tepu dah, nak tambah-tambah ilmu lain, nak baca apa semua, otak dah tepu dah, dia tak boleh masuk dah katakan. Tetapi engkau kuasa, ada kemampuan berbuat ibadah, tapi dia boleh fokus buat ibadat. Dengan ilmu fardu ain yang dia dah belajar tadi, cukup dah lah untuk dia buat ibadat seharian tu, dah cukup, ilmu tu dah memadai. Jadi dia tak perlu nak tambah lagi yang lain. Seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih dan sembahyang. Ini mana sembahyang sunat dan sebagainya. Maka ini adalah darjat orang yang abid, orang yang ahli ibadat, dan cara hidup orang yang saleh. Cara hidup orang yang saleh. Dengan cara ini juga engkau dapat tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung, orang yang rabih, orang yang beruntung. Jadi kalau tak dapat kedudukan yang pertama tadi, kita nak jadi ahli ilmu, nak sentiasa 24 jam dengan ilmu, tak mampu dah, otak dah tak mampu. Sebab setiap orang dia ada kemampuan dia ada tahap dia. Bila sampai peringkat dia dah tak boleh nak masuk dah. Maka pada ketika itu bila dia dah cukup ilmu fardu ain, maka dia boleh fokus dengan buat ibadat, perbaiki amalan dan sebagainya. Maka ketika itu dia akan jadi orang yang abid, orang yang soleh. Sebab tu kalau kita tengok kan, orang yang dah senior sikit kan, dah belajar lama dah apa semua, dia tak fokus lagi pada ilmu yang lain-lain. Maka dia fokus pada ibadat je. Hari-hari dia dengan ibadat je. Ada yang dengan Al-Quran, ada yang dengan tasbih, ada yang dengan sembahyang dan sebagainya lah. Saya pernah jumpa orang yang ahli ibadat ni, abid ni, ada dia punya amalan dia kalau dengan Quran tu, Al-Quran hari-hari lah. Lepas habis khatam mula, macam itulah dia punya amalan dia hari-hari. Kalau dengan yang sembahyang tu, sembahyang lah, sembahyang, perbanyakkan ibadat sunat sembahyang sampai beratus-ratus rakaat. Tu masing-masing kecenderungan ibadat mana yang dia cenderung nak perbanyakkan. Bukan kata yang lain dia tak buat, yang lain dia buat juga, cuma tak sebanyak mana yang ibadat yang dia pilih nak istiqamah buat tu, perbanyakkan. Oleh sebab tu kalau yang jenis Al-Quran, dia akan Quran je, dengan Quran je. Sebab jiwa dia dengan Al-Quran, dan itu kuat. Kalau jiwa orang yang dengan sembahyang ni dia kuat, maka dengan sembahyang lah, sembahyang, perbanyakkan sembahyang dan sebagainya. Ini kedudukan orang yang abid, orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang baik-baik. Jadi kalau duduk pada tingkatan orang yang soleh ni pun, oleh sebab itulah kalau situasi di sini saya tak tahulah. Kalau di Semenanjung tu, kalau kita jumpa orang yang soleh ini, orang yang kata yang duduk kat kampung-kampung, yang dia rajin pergi surau, pergi masjid, hari-hari duduk dia macam tu lah, macam orang biasa, tapi dia ahli ibadat.
Orang ni kalau kita minta dia buat air penawar pun, apa nama ni, mujarab. Pasal apa? Pasal dia orang baik-baik. Apa yang keluar daripada lidah dia tu Allah makbulkan. Hajat dia tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia orang yang soleh, orang abid, bukan ahli maksiat dan sebagainya. Dan yang ketiga, bahawa engkau berbuat apa-apa pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam. Jadi kalau yang pertama tak dapat, yang kedua pun tak dapat. Ada orang yang dia tak boleh nak fokus lagi yang kedua ni. Alasan dia apa? Dia mungkin dia muda lagi. Dia tak boleh nak fokus nak jadi ahli ibadat macam orang yang dah senior kan. Sebab dia ada banyak lagi komitmen yang lain. Dia ada kerja dan sebagainya. Maka mungkin dia akan duduk pada kedudukan yang ketiga, iaitu apa? Dia buat kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja amal, khidmat sosial, memberikan kebaikan, manfaat kepada orang Islam, yang mana memerlukan bantuan dan sebagainya, dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman, menggembirakan hati orang yang beriman, memberi bantuan, memberi khidmat dan sebagainya. Atau engkau menolong orang yang soleh di dalam pekerjaan mereka, ataupun hari-hari dia tu dibagi khidmat, berkhidmat dengan orang yang soleh, orang yang soleh, seperti berkhidmat kepada para ulama, seperti mana khidmat pada ulama, dan ahli sufi ataupun ahli sufi, dan ahli-ahli agama, dan berulang alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Kerja dia hari-hari dia khidmat pada ulama, kepada ahli ilmu, kepada ahli sufi, membantu hajat-hajat keperluan mereka. Contohnya tolong belikan keperluan harian, tolong selesaikan masalah-masalah tertentu. Itu termasuk dalam khidmat kebajikan. Dan berulang alik menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin. Ataupun kerja dia hari-hari itu dia cari orang yang fakir, orang miskin, bagi makanan percuma, bagi barangan dan sebagainya. Itulah kerja dia. Dia khidmat kepada umat. Atau menziarahi orang sakit, ataupun mengantar jenazah, ataupun dia kerja dia pergi hospital, ziarah orang sakit, bagi bantuan dan sebagainya. Ataupun lagi dia khidmat mengantar jenazah. Adakah orang buat khidmat van jenazah percuma kan? Dia kerja dia tu je, hantar jenazah, khidmat yang macam tu saja. Ini termasuk juga. Termasuk. Maka semuanya ini, semua ni kerja-kerja amal, kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja khidmat sosial ini tadi ni, semuanya ini adalah lebih afdal, adalah lebih baik daripada semata-mata ibadah sunat sahaja. Tengok, buat kerja-kerja yang ni semua ni lebih afdal daripada semata-mata duduk buat kerja, ibadat sunat sahaja. Kerana apa? Kerana amalan yang seperti ini, iaitu amalan kerja-kerja kebajikan tadi ini, selain sebagai suatu ibadah, dia itu adalah satu ibadah, ia juga merupakan pertolongan kepada orang lain. Maknanya buat kerja kebajikan tadi, manfaat dia lebih luas. Kalau kita buat ibadat sunat, manfaat dia kita je yang dapat. Kita sembahyang, kita baca Quran, kita berzikir, manfaatnya siapa dapat? Kita je dapat, orang lain tak dapat. Secara khususnya orang lain tak dapat. Tetapi secara umum orang lain akan dapat juga. Contohnya bila seseorang dia buat ibadat sunat, maka barakah dia akan turun. Siapa yang duduk di sekeliling dia akan dapat. Tempiaslah dapat tu, tempias. Tapi manfaat khusus tak dapat. Kalau orang yang buat ibadat semata-mata ibadat sunat. Tapi kalau orang yang berkhidmat, buat kerja kebajikan, bukan saja manfaat tu dia dapat dekat dia di sudut pahala dan sebagainya, orang lain pun dah dapat. Maknanya manfaat tu lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Jadi kalau siapa-siapa buat kerja kebajikan ni, buat khidmat sosial ni, jangan risau. Kalau dia tak ada kesempatan nak sembahyang sunat banyak, tak ada kesempatan nak baca Quran banyak, tak ada kesempatan nak zikir banyak, jangan risau. Asalkan jaga niat je, ikhlas kerana Allah SWT, insya-Allah pahala dia buat kerja kebajikan ni boleh menandingi orang yang buat ibadat, semata-mata ibadat sunat. Tapi dia janganlah sampai tak ada masa langsung nak buat ibadat sunat. Kena ada juga masa dia, cuma tak banyak. Dia lebih pada khidmat sosial.
Ni yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau yang pertama tak dapat, yang kedua tak dapat, yang ketiga tak dapat, cuba yang keempat. Yang keempat ni apa? Jikalau engkau tidak dapat membuat salah satu daripada tiga perkara yang tersebut tadi, maknanya kalau tak dapat buat yang salah satulah daripada yang tiga tadi tu, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri. Maka berusaha untuk menunaikan hajat sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu. Maknanya apa? Yang keempat ni, orang ni dia hanya fokus nak cari nafkah untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk menunaikan hajat diri dia, untuk menunaikan hajat keluarga dia. Sebab ini dia punya keperluan dia. Dia tak boleh nak, yang pertama tadi tak boleh, yang kedua tak dapat. Kalau dia buat ibadat saja hari-hari, fokus ibadat saja, siapa nak cari rezeki, kan? Sebab dia tidak ada sumber pendapatan yang banyak misalnya. Kalau kata tadi orang yang ahli ibadat, boleh jadi dia ada sumber pendapatan, harta dia banyak, jadi dia tak perlulah cari harta banyak, dia cuma fokus pada ibadat saja. Dia tak risau sudut nafkah. Tapi orang yang keempat tadi, dia terpaksa untuk mencari nafkah, mencari rezeki, maka dia tak boleh buat yang pertama, yang kedua pun tak boleh buat, yang ketiga apatah lagi lah, dia tak dapat nak buat. Sebab apa? Keperluan dia pun belum selesai. Macam mana dia nak khidmat, bantu pada orang lain, maka dia cari nafkah dia untuk diri dia dan untuk keluarga. Dan dalam masa yang sama dia cari nafkah ini, sedangkan orang yang banyak selamat daripada gangguanmu, dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. Cuma ketika mana dia cari nafkah, cari rezeki ini, dia kena jagalah tangan dia, mulut dia, kaki dia dan sebagainya tu, jangan sampai membuat zalim, membuat khianat kepada orang lain, ataupun mengganggu orang lain. Dan agamamu pula selamat. Dan kalau dia jaga daripada menganiaya orang lain ketika mana dia mencari rezeki itu, agamanya pun akan selamat. Iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan apa-apa maksiat. Ketika cari rezeki itu, kena cari rezeki yang halal, jangan terlibat dengan maksiat, perbuatan dosa. Contohnya apa? Makan riba, rasuah dan sebagainya lah, khianat dan sebagainya. Maka dengan itu engkau akan dapat mencapai darjat ashabul yamin. Jadi kalau orang yang cari rezeki ni, usaha sungguh-sungguh cari rezeki yang halal untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk urusan ibadat dia, maka orang ni akan termasuk dalam ashabul yamin, golongan yang kanan, orang yang golongan yang kanan, yang selamat. Sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjat as-sabiqin, kalau tak dapat darjat yang lebih tinggi as-sabiqin, cukuplah dapat golong ashabul yamin. Walaupun hanya semata-mata cari nafkah, cari nafkah. Sebab dengan cari nafkah ni, dia boleh apa tadi? Ada lebihan, dia boleh sedekah, dia boleh juga salurkan kepada orang yang buat kebajikan tadi. Dia tak mampu nak buat, tapi dia bolehlah bagi sedikit, kan? Mungkin RM10 sebulan ke, kan? RM5 sebulan ke, cukuplah, kan? Itu kemampuan dia, kan? Daripada rezeki yang dia dapat tadi. Maka 4 perkara inilah segala darjat di dalam agamamu. Jadi kita ingat 4 perkara ni saja yang meninggikan darjat seseorang di dalam agama. Yang tadi apa? Mencari ilmu yang pertama. Yang kedua, jadi ahli ibadat, fokus pada ibadat, jadi orang soleh. Jadi ataupun dalam, kalau tak nak kata istilah orang soleh, jadi orang baik-baik lah. Kadang-kadang orang kata jadi orang soleh ni macam rasa macam tinggi sangat, macam tak layak kan. Jadi orang baik-baik, jadi orang baik-baik. Yang ketiga, jadi ahli khidmat, orang yang berkhidmat, buat kerja kebajikan, buat kerja amal. Yang keempat adalah apa? Cari nafkah, cari rezeki yang halal. Kalau ada 4 ni, insya-Allah agama akan selamat. Agama akan selamat, maknanya pahala amalannya akan bertambah. Selain daripada 4 darjat ini, selain daripada 4 ini, hanyalah tempat permainan syaitan. Selain daripada 4 ni, hanyalah tempat permainan syaitan. Iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu. Wa na'udzubillah min zalik. Selain daripada 4 ni, Mazali kata itu adalah permainan syaitan yang dapat meruntuhkan agama seseorang atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah Ta'ala.
Kalau tak ada yang 4 ni, maka boleh jadi dia akan terlibat menyakiti hamba daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Suka cari salah orang, suka cari aib orang dan sebagainya, mengata orang, memfitnah dan sebagainya lah. Maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa. Dan hendaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Jadi kalau jumpa orang-orang yang macam ni, golongan yang macam ni, jauhkan diri daripada mereka. Jangan duduk dekat. Walaupun sinci, jangan duduk dekat. Jauhkan. Biarlah orang nak kata sombong ke apa pun terpulang. Kalau kita duduk dekat dengan orang macam ni, bukan sahaja merosakkan dia, kita sekali rosak. Tapi kalau kita jauhkan diri, setelah mana kita nasihat dia tak dengar, dia nak juga dengan perangai yang macam tu, biarkan. Kita selamatkan diri kita, jaga kita. Kan, istilah jaga kita kan. Kita jaga kita. Kita jaga kita, maka kita akan dapat selamatkan orang yang lain juga. Tapi kalau kita terjebak juga, nak ambil bahagian juga dengan golongan yang macam ni, maka kita akan binasa. Dan ketahuilah bahawasanya seseorang hamba itu dipandang dari sudut agama terbahagi kepada 3 darjat. Seseorang hamba Allah Ta'ala daripada sudut agama itu terbahagi kepada 3 darjat ataupun 3 kedudukan. Jadi kita tengok kita duduk pada kedudukan yang mana. Yang pertama yang disebut sebagai salim. Salim ni apa? Orang yang selamat. Kita duduk ke golongan selamat ataupun tidak? Orang yang selamat ini iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Ini orang yang salim, orang yang selamat. Iaitu dalam hidup dia seharian dia buat perkara yang fardu. Semua fardu dia buat, dia tunaikan. Solat fardu ke, puasa ke, zakat dan sebagainya, haji dan sebagainya, dia semua buat. Ataupun perkara fardu yang lain lah, seperti apa, taat ibu bapa dan sebagainya, yang fardu, yang wajib, semua dia buat. Kemudian dalam masa sama dia tinggal maksiat dia tak buat. Maksiat dia buat, dia tak buat. Maksiat kecil ke maksiat besar, dosa besar, dosa kecil, dia tak buat. Maka orang ni disebut sebagai orang yang salim, orang yang selamat. Orang yang selamat. Kalau dalam niaga tu, kalau dalam istilah meniaga, orang yang selamat ni adalah orang yang balik modal. Dia meniaga balik modal, maka dia selamat. Itu apa dia punya gambaran dia, orang yang salim ni. Sebagaimana ada orang Arab Badawi, ketika mana dia jumpa Nabi, dia kata, dia tanya Nabi tentang Islam dan sebagainya. Nabi katalah Islam rukun Islam yang 5 dan sebagainya. Dia kata, boleh tak aku buat yang wajib saja, yang sunat aku tak nak buat. Nabi kata, boleh kalau kau betul-betul buat, kau akan selamat. Mana akan selamat kalau buat betul-betul lah yang wajib tu, yang fardu tu, kemudian tinggal maksiat. Cuma dia selamat je, dia selamat. Kemudian yang kedua, golongan yang rabih, iaitu apa? Orang yang beruntung. Orang yang rabih ni orang yang beruntung, iaitu orang yang menunaikan yang fardu. Dia tekun buat perkara yang fardu dan meninggalkan maksiat. Dia buat fardu, dia tinggal maksiat, dan menambah pula dengan mengerjakan bermacam-macam ketaatan yang sunat. Selain daripada dia buat yang fardu, dia tinggal maksiat, kemudian dia tambah pula yang sunat. Maka orang ini orang yang rabih, orang yang beruntung. Maksudnya kalau dia berniaga tu bukan dia balik modal je, dia dapat lagi keuntungan dia. Tak kira berapa persen, asalnya untung. Ini orang yang rabih, orang yang beruntung. Orang yang beruntung ni jauh lebih baik daripada orang yang sekadar salim tadi, orang selamat tadi. Sebab apa? Orang yang selamat tadi, contohnya orang berniaga balik modal, takkan hari-hari nak berniaga balik modal, letih lah berniaga balik modal je hari-hari. Walaupun tak rugi, tapi letih sebab tak ada untung. Takkan kita nak jadi orang yang macam tu. Mestilah kita nak yang tingkatan yang kedua, itu orang yang beruntung. Walaupun untung sikit, untung lah kan. Kalau kata dulu kalau kita kenal kawan-kawan yang Chinese ni, kalau dia berniaga, dia kata hari-hari dia tak boleh rugi, dia mesti untung. Walaupun 10 sen, dia mesti ada untung. Dia tak akan biarkan diri dia tu rugi. Tu dia punya konsep dia berniaga lah. Jadi dalam ibadat pun macam tu.
Kita kena konsep dia, kita kena biar diri kita ni untung. Kemudian yang ketiga, qasir. Artinya orang yang rugi, iaitu orang yang malas atau lemah daripada mengerjakan sesuatu yang fardu. Orang yang rugi ni, dia malas, dia tak terdaya, dia malas nak buat perkara yang fardu. Sembahyang ikut suka dia lah, rasa rajin buat, rasa malas, tinggal tanpa rasa apa-apa, kan? Rasa nak puasa, rasa tahun ni tak nak puasa, dia tak puasa. Ni orang yang malas. Orang yang malas. Maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang rabih, orang qasir ni, kalau kata yang fardu dia dah malas, apatah lagi kita nak harap dia buat perkara sunat? Boleh ke dia harap dia buat perkara yang sunat? Takkan buat. Kalau yang fardu tadi, yang wajib tadi, dia orang kata apa, dia buat ikut suka dia, nak harap dia buat perkara sunat, memang taklah. Kemudian nak harap dia tak banyak buat dosa, buat maksiat, lagilah. Sebab apa? Sebab dia tak ada benteng. Maka dia termasuk dalam golongan yang rugi, orang yang qasir. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang rabih, kalau kita tak dapatlah nak jadi orang yang beruntung, orang yang rabih, maka berusahalah supaya menjadi orang yang salim. Kena usaha juga untuk menjadi orang yang selamat tadi, orang yang salim tadi. Dan janganlah sekali-kali, jangan sekali-kali menjadi orang yang qasir. Jangan sekali-kali menjadi orang yang rugi. Jangan sekali-kali menjadi rugi. Tak apalah, rugi sekali cukuplah. Jangan, itu orang bodoh nama dia. Biar kita berniaga, kita dapat rugi sekali cukuplah. Orang bodoh nama dia. Tak ada orang yang nak rugi. Walaupun 1 sen, tak ada orang nak rugi. Mesti cari untung. Jadi maknanya kalau kita tak dapat jadi orang yang beruntung, jadi orang yang selamat. Tetapi jangan selesa dengan selamat. Sebab apa? Sebab selamat tadi, kalau kita selesa dengan selamat je, selesa dengan balik modal je berniaga, lama-lama akan rugi. Lama-lama akan terjebak dalam kerugian. Tapi kalau untung, kan, untung ni dia orang kata apa, dia dapat kawal selia semualah. Kalau untung ni, sebab dia contohlah dia dah ada untung. Bila dia ada untung, kalau ketika masa contohnya dia balik modal pun, ada hari dia mungkin dia balik modal, tapi oleh kerana dia dah ada untung yang sebelum-sebelum ni, dia dapat kawal yang lain-lain, kos-kos yang lain. Tapi kalau tak ada untung langsung, kemudian balik modal je, selamat je, maka boleh jadi satu masa ke satu ketika dia akan rugi, akan rugi. Dan seorang hamba itu dipandang daripada sudut pergaulan dengan orang lain terbagi kepada 3 darjat pula. Tadi kedudukan seseorang dalam agama, iaitu tiga peringkat tadi, salim, rabih dan juga qasir. Yang ini pula kedudukan manusia apabila mereka bergaul sesama mereka. Yang pertama, ada golongan manusia yang laksana malaikat yang mulia, iaitu suka buat baik pada orang lain. Ada golongan manusia, golongan hamba Allah ni yang ibarat dia malaikat. Bila orang susah ni, dia susah, dia tak pernah ada orang bantu dia. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang datang bantu dia. Dia rasa apa? Rasa macam malaikat turun daripada langit. Macam itulah. Itu ibarat dia. Iaitu seseorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara penuh kasih sayang. Maksudnya dia tunaikan hajat orang lain, apa-apa hajat orang lain, apa-apa kesusahan orang lain, dia selesaikan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut, bukan dengan bongkak. Ada orang dalam realiti hidup kita ni, ada orang dia memang suka buat baik, tapi dia selitkan dengan bongkak. Sebelum orang nak buat balik dia punya barang-barang yang dia bagi tu, dia bongkak dulu. Dia bongkak dulu. Ada jenis manusia yang macam tu. Ada jenis manusia yang macam tu. Dia jatuhkan aib orang lain dan sebagainya, sebelum nak dapat apa yang dia bagi tu. Sebaliknya orang yang laksana malaikat tadi, dia buat baik dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut, tak kira siapa, lemah lembut, penuh kasih sayang, dan sentiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka, dan dia suka buat
orang lain rasa gembira. Tak ada rasa sedih. Maksudnya kalau sikit maksudnya kalau kata orang jumpa dia ni kan, orang tengok muka je orang akan rasa gembira walaupun orang susah. Orang tu dalam keadaan susah. Maksudnya apa? Dia sentiasa buat orang lain rasa gembira. Ini laksana malaikat yang mulia. Dalam hidup ni nak cari orang macam malaikat ni susahlah. Tapi bukan kata tidak ada. Ada. Kalau orang yang ikut betul-betul akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dia akan jadi laksana malaikat yang mulia. Maksudnya dia baik, tutur kata dia baik, kelakuan dia baik, tak pernah nak menyakitkan hati orang lain. Kemudian dia suka menolong orang lain, menunaikan hajat orang lain. Jadi kita berhenti dulu di sini. Yang pertama ni, kemudian nanti kita sambung golongan yang kedua, golongan yang ketiga dan seterusnya. Jadi insya-Allah apa yang kita dapat pada malam ini, malam-malam yang sebelum ini ataupun malam-malam yang seterusnya ini, apa yang bermanfaat tu kita amalkan. Maknanya kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, kerana apa yang kita belajar ni berkaitan dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan kita seharian. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengilhamkan apa-apa yang baik itu, dan yang tak baik itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap. Kalau ada kesilapan, mohon tuan-tuan bagi teguran. Saya suka kalau ada salah silap, mohon bagi teguran. Supaya apa? Dapat diperbetulkan pada masa-masa yang akan datang ataupun pengajian yang akan datang. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.